Buletin Didik 20 Disember bersama saya Zaiti Zubir. Kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan awal persekolahan bermula Januari tahun depan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, bantuan itu bagi memberi kemudahan kepada pelajar untuk mempersiapkan kelengkapan dan keperluan mereka. Cadangan awal termasuk dalam soal rancangan makanan tambahan dan pembelian buku teks. Maka kita setuju menyalurkan bantuan awal persekolahan sebanyak RM150 kepada semua murid tanpa mengambil kira had pendapatan ibu bapa pada bulan Januari 2023. Tegas Datuk Seri Anwar, bantuan itu akan disalurkan tanpa mengambil kira had pendapatan ibu bapa. Beliau siang tadi membentangkan rang undang-undang RUU Kumpulan Wang disatukan kurungan perbelanjaan masuk akaun 2022 pada persidangan penggal pertama Parlimen ke-15. Jelas Perdana Menteri, kemelut pandemik yang baru berlalu dibimbangi akan menyebabkan isu generasi tercicir. Sehubungan itu, penting untuk mempersiapkan anak-anak dengan kelengkapan sewajarnya. Sementara itu, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan bantuan awal persekolahan. Fadlina melalui hantaran di Facebook menyatakan bantuan awal persekolahan sebanyak RM150 kepada semua murid tanpa ambil kira had pendapatan ibu bapa diharapkan dapat mengurangkan beban ibu bapa. Katanya, selain itu ia juga membantu ibu bapa mempersiapkan anak-anak mereka untuk sesi persekolahan yang akan datang. Bantuan awal persekolahan itu akan disalurkan kepada ibu bapa pada Januari 2023. Dianggarkan sebanyak 5.5 juta orang murid sekolah akan menerima manfaat ini. Mendengar gesekan biola, dendangan pemuzik orkestra Darul Takzim ODT, ramai yang terpegun dengan bakat luar biasa mereka. Paling membanggakan orkestra berkenaan disertai oleh pelajar sekolah rendah dan menengah itu pernah membuat persembahan di Singapura dan Indonesia. Pengasas ODT, Nakib Naimullah Zairul Nizam berkata, orkestra ini merupakan impiannya dan rakan-rakannya untuk menyediakan platform untuk anak Johor mengasah bakat seni. Nakib yang juga tenaga pengajar ODT memaklumkan, orkestra telah melahirkan lebih 100 pemuzik dan pengajar sejak 2012. Dia sebenarnya adalah impian daripada kawan-kawan yang ingin bermain dalam orkestra, tapi di Johor ni kurang platform. Jadi kita mewujudkan platform untuk kanak-kanak dan remaja untuk involve. Katanya bakat pemuzik ODT diiktiraf melalui kolaborasi dengan universiti tempatan seperti Universiti Teknologi Malaysia UTM, Universiti Teknologi Mara UiTM selain orkestra Sri Temasek Singapura. Sementara itu, pemuzik ODT juga bukan sahaja berbakat besar, malah cemerlang dalam pelajaran kerana melalui bidang ini mereka lebih fokus dan berdisiplin. Biasanya kalau ada cuti dapat balik ke sini, saya akan spend time dengan ODT. Kalau ada persembahan, saya join. ODT mengajarkan saya untuk macam bekerja dalam kumpulan, lepas tu confident depan orang ramai, banyak lagi lah. Lepas sekolah kalau boleh lah saya nak macam pergi England, nak study kat sana. Kalau boleh saya macam nak masuk orkestra kat sana. Melihat cara mereka yang begitu profesional ketika menjalani latihan, pemain biola berumur 7 tahun ini mampu bekerjasama dalam kumpulan. Saya mula-mula susah. Lepas tu macam mana awak boleh pandai main? Ada jugalah cikgu yang ajar saya. Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza kampus Gong Badak di Kuala Nerus dan Tembila Besut giat memindahkan pelajar ke asrama selepas rumah sewa mereka dinaiki air banjir. Naib Chancellor Uniza Profesor Dr. Fazli Adam berkata, proses pemindahan pelajar berjalan lancar dan segala bentuk bantuan lain juga sudah digerakkan. Menurut Profesor Dr. Fazli, petugas banjir Uniza membawa 16 pelajar yang menyewa di Taman Murni Permai, Tok Jembal dan Taman Tanjung Permata ke asrama pelajar kampus Gong Badak. Sementara itu di Besut, seramai 29 pelajar membabitkan 21 pelajar perempuan dan 8 pelajar lelaki dipindahkan ke asrama kampus Uniza Besut. Pihaknya juga sedang berusaha mendapatkan bantuan agensi lain bagi membawa 25 pelajar yang masih terkandas di kawasan lain di Besut. Ia berikutan banjir semakin buruk dan semua laluan ke kawasan itu telah terputus.
Tambahnya, pasukan petugas banjir UNIZA giat menjalankan misi bantuan, menghantar bantuan makanan serta menyelaras kemudahan pengangkutan bagi pelajar yang terjejas. Selain itu, seramai 150 sukarelawan dalam keadaan bersiap sedia untuk dikerahkan ke kampus UNIZA, manakala 46 sukarelawan dibesut. Sementara itu, seramai 66,718 mangsa banjir masih berlindung di pusat pemindahan sementara PPS di 5 negeri dengan Terengganu dan Kelantan terus merekodkan peningkatan mangsa setakat 4 petang tadi. Di Terengganu, hujan lebat berterusan menyebabkan mangsa banjir meningkat kepada 39,108 orang daripada 10,735 keluarga berbanding 37,792 daripada 10,401 keluarga pagi tadi. Kelantan, jumlah mangsa banjir meningkat kepada 26,630 orang daripada 9,319 keluarga berbanding 17,326 orang daripada 4,793 keluarga pagi tadi. 3 lagi negeri yang termasuk dalam senarai itu ialah Pahang dengan 873 orang mangsa dipindahkan, Perak 54 orang mangsa dan Johor 53 orang. Lagi mengenai banjir, keadaan hujan lebat yang melanda Kelantan dan Terengganu diramal beralih ke Pahang, Johor dan juga ke kawasan barat Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armiza Muhammad Ali berkata data terkini diperoleh daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menyatakan luruan kedua monsun timur laut 2022-2023 yang sebelum ini bermula pada 17 hingga 21 Disember akan berlarutan sehingga 25 Disember. Begitu juga di kawasan-kawasan yang keadaan hujan mungkin agak reda, namun kita minta mereka berhati-hati juga terhadap kesan pasca hujan ini, iaitu kejadian pergerakan tanah yang boleh membawa kepada risiko tanah runtuh, khususnya di kawasan yang berdekatan dengan lerенgan bukit pada kadar 25 darjah. Jadi kesannya itu boleh dapat dilihat dalam tempoh 2 ke 3 hari. Menurut Datuk Armizam, sehubungan itu Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN turut diminta berhati-hati dengan kesan pasca hujan. Beliau ditemui pada sesi penyerahan sumbangan Felda Global Ventures FGV kepada Tabung Bantuan Bencana Negara TBBN di bangunan Parlimen siang tadi. Bersua kembali, ahli rangkaian saintis muda Akademi Sains Malaysia YSN-ASM disaran supaya menjadi change maker dalam pelan strategik ASM 2021-2025. Menurut Presiden Akademi Sains Malaysia Profesor Datuk Dr. Asma Ismail, ahli YSN-ASM seharusnya dapat memimpin usaha kolektif saintis muda lain daripada pelbagai institut dan universiti untuk mewujudkan asas sains dan teknologi yang kukuh di peringkat kebangsaan dan global. Moving forward, remember to always craft YSN ASM program initiatives to be purpose-driven, to be robust, high visibility and sustainable. And I would like to see in another 10 years, hopefully when I have more grey hair, right now I don't, because I'm 29. But in another 10 years, hopefully YSN can now be positioned as a prestigious network with impact-driven goals, with their own branding and your own values. And YSN should be envisioned as a network that is strategic, that is transformative and recognized globally. Ujar beliau, penting bagi YSN ASM untuk berorientasikan misi dalam memanfaatkan bidang sains, teknologi dan inovasi STI untuk masa depan yang lebih baik bagi manusia dan planet.
YSN ASM perlu terlibat dalam lebih banyak projek demonstrasi yang menyumbang kepada pelaksanaan di lapangan dan merealisasikan manfaat STI kepada masyarakat. Dalam majlis itu, beliau turut mengumumkan 32 ahli rangkaian saintis muda Akademi Sains Malaysia YSN ASM baharu termasuk 13 ahli gabungan YSN ASM. YSN ASM kini mempunyai 257 ahli di seluruh negara yang terdiri daripada 8 kumpulan kerja dalam sains komunikasi, pendidikan sains, integriti sains, kepimpinan sains, jangkauan sains, dasar dan takbir urus sains, sinergi penyelidikan dan sains at media. Ke arah memberi peluang terutama kepada pelajar untuk mendapatkan pendidikan terbaik dengan pengalaman industri terkini, Fakulti Industri Kreatif FOCI dari City University Malaysia menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama 4 pakatan industri. Antaranya ialah Horizon Film Entertainment, Professional Film Workers Association of Malaysia Profima, Lil Studios dan Evo Pictures. Sesi MOU itu dihadiri oleh pemangku timbalan Chancellor dan juga Dekan FOCI, Profesor Dr. Mustafa Halabi Azhari. Pendedahan melalui MOU berkenaan juga merupakan nilai tambah serta meningkatkan kebolehpasaran pelajar apabila mereka tamat pengajian kelak. Dalam pada itu, pakatan industri yang terlibat turut menzahirkan keterujaan dan menyatakan kesanggupan mereka memberi pendedahan kepada pelajar FOCI untuk mendalami industri perfilman terutama dari segi teknologi terkini. Pada majlis sama, promosi filem Hani dari Lil Studios diadakan yang mana penonton dapat menyaksikan kerja di belakang tabir dan trailer filem itu. Majlis turut diselitkan dengan sesi perkongsian pengalaman oleh pengarah dan penerbit filem Hani, Fazli Yassin dan Ilham Kamil serta barisan pelakonnya iaitu Kat Farish, Shasha Abdul dan Yushiro Kinjo. Britain akan mula menggunakan mata wang baru yang memaparkan Raja Britain Raja Charles III mulai pertengahan 2024. Mengikut mata wang pound sterling contoh yang mula dipamerkan oleh Bank of England BOE sejak semalam, mata wang baru itu membabitkan nilai 5 pound sterling, 10 pound sterling, 20 dan 50 pound sterling. Penggunaan mata wang sedia ada yang memaparkan Ratu Elizabeth II masih boleh digunakan. Sebelum ini, BOE turut melancarkan shilling memaparkan ukiran wajah Raja Charles III bernilai 50 penny dan 5 pound sterling. Raja Charles III menaiki tahta pada September lalu berikutan kemangkatan bonda baginda Ratu Elizabeth II. Ratu Elizabeth II, 96 tahun, memerintah Britain selama 70 tahun. Daripada hanya duduk diam di balik tembok simen, banduan di sebuah penjara di utara Barcelona, Spanyol meluangkan sebahagian masa mereka dengan menghasilkan patung pemimpin dunia dan selebriti. Sesuai dengan tradisi wilayah Catalonia, semua patung berkenaan dibuat dalam keadaan seluar mereka terlondeh dan seperti mereka sedang membuang air besar. Projek diusahakan hasil kolaborasi antara penjara Puig Lebesis dengan sebuah perniagaan keluarga, Kagana.com. Mengikut tradisi, patung-patung ini asalnya adalah pengembala yang perlu disembunyikan bagi dikesan oleh ahli keluarga dan rakan ketika mereka hadir bagi meraihkan ibu yang baru melahirkan anak. Projek diusahakan hasil kolaborasi antara penjara Puig Lebesis dengan sebuah perniagaan keluarga, Kagana.com. Mengikut tradisi, patung-patung ini asalnya adalah pengembala yang perlu disembunyikan bagi dikesan oleh ahli keluarga dan rakan ketika mereka hadir bagi meraihkan ibu yang baru melahirkan anak. Sesuai perkembangan semasa, tradisi itu diperluaskan meliputi tokoh yang kerap menjadi tajuk utama akhbar. Bagi tahun ini, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky dan Perdana Menteri Britain Rishi Sunak antara yang dimasukkan ke dalam koleksi itu. Tokoh lain yang terpilih termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, mendiang Ratu Elizabeth II dan anak baginda yang juga waris Kerajaan Britain Raja Charles III. Kira-kira 70 orang banduan lelaki dan perempuan bekerja secara bergilir selama 4 jam sehari bagi membentuk, memanggang, mengilatkan dan mewarna patung-patung berkenaan. Bagi sebahagian banduan terbabit, tugas itu menjadi terapi kepada mereka. Ia mengajar mereka untuk lebih bertanggungjawab terutama selepas mereka keluar penjara. Pada masa sama, ia juga meningkatkan kemahiran mereka terutama bagi banduan yang meminati kerja seni.
Menurut pegawai penjara, proses ini secara tidak langsung memberi peluang kepada banduan untuk meningkatkan disiplin diri. Antaranya dengan belajar untuk ke tempat kerja setiap hari, belajar untuk melakukan kerja dengan berkualiti dan memastikan kerja dilakukan mengikut jadual ditetapkan. Yang paling penting, mereka dapat belajar untuk menerima hakikat bahawa mereka juga akan ditemu duga ketika mereka mencari kerja baru nanti. Laporan sukan ke arah atlet berilmu dan untuk perancangan masa hadapan mereka, Majlis Olimpik Malaysia MOM hari ini mengumumkan penubuhan tabung pendidikan atlet MOM 2023. Tabung pendidikan atlet MOM bakal diwujudkan bagi membantu membiayai dan menampung kos pengajian atlet kebangsaan yang berkelayakan dan memenuhi kriteria. Menurut Presiden MOM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria, cadangan lembaga eksekutif MOM yang bersidang pada 22 November lalu telah diterima dan diluluskan oleh mesyuarat Majlis Eksekutif MOM hari ini. Mekanisme, kriteria dan kertas kerja tabung ini akan diperincikan oleh pengurusan MOM untuk kelulusan lembaga eksekutif dan akan dilancarkan pada tahun 2023. Keputusan mewujudkan tabung berkenaan dianggap penting bagi menggantikan tabung pendidikan atlet Tan Sri Alex Lee yang akan dikelolakan kembali oleh keluarga mendiang. Selepas berakhirnya Tamasya Piala Dunia di Qatar, tumpuan peminat bola sepak tanah air kini beralih ke kejohanan Piala AFF. Skuad Harimau Melaya Kendalian Kim Panggun yang diletakkan dalam kumpulan B membuka kempen saingan menentang Myanmar esok. Selepas persiapan rapi selama 3 minggu, skuad Harimau Melaya akan diuji jam 6 petang esok berdepan tuan rumah Myanmar di Stadium Tuan Yangon. Kali terakhir Malaysia menentang Myanmar pada 2018, aksi kumpulan A Piala AFF di Stadium Nasional Bukit Jalil yang menyaksikan skuad negara menang 3-0. Bagaimanapun situasi pasti berbeza kali ini apabila sebahagian besar pemain tonggak tidak menyahut panggilan skuad kebangsaan. Memaksa ketua jurulatih dari Korea Selatan, Kim Panggun, melakukan rombakan besar dengan menyenaraikan beberapa muka baru. Panggun mengumumkan 23 pemain terakhir menyaksikan yang terpilih 2 pemain Sri Pahang, Lee Tak dan Sergio Aguero. Selain beberapa pemain utama yang dikekalkan iaitu Faizal Halim, Sapawi Rasid, Brandon Gunn, Darren Lock, Kuzaimi P dan Shihan Hazmi. Skuad Harimau Melaya yang berlepas ke Yangon semalam bakal berdepan Laos pada aksi kedua di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 24 Disember, Vietnam di Hanoi pada 27 Disember. Sebelum mengakhiri saingan kumpulan B bertemu Singapura di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 3 Januari 2023. Dalam sejarah Piala AFF, cuma sekali Malaysia bergelar juara pada 2010 dan naik juara sebanyak 3 kali, 1996, 2014 dan 2018. Visual Perdana Menteri Britain Rishi Sunak membantu menghidangkan makanan serta beramah mesra dengan tentera NATO dan Britain di tapak Estonia mengakhiri buletin D-Day. Ia dilakukan semasa lawatan beliau ke Estonia bagi menghadiri satu persidangan membabitkan misi bantuan ke Ukraine dengan negara-negara rantau itu. Saya Zaiti Zubair, Assalamualaikum dan salam hormat.